Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ashraf bin Alias bernombor metrik A175284. Kami dari kumpulan 9 ingin membentangkan tentang isu semasa yang berlaku di Malaysia, iaitu isu ganja di Malaysia. Pada permulaannya, saya akan menerangkan tentang apa itu cannabis. Merujuk kepada definisi cannabis yang diperuntukkan di bawah Seksyen 2 Akta Dadah Berbahaya 1952, tumbuhan cannabis mengandungi lebih daripada 460 jenis bahan kimia yang dinamakan cannabinoid. 3 bahan kimia utama yang memberikan kesan kepada manusia dan mempunyai kepentingan perubatan ialah THC, CBN dan CBD. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ketiga-tiga bahan kimia tersebut. Yang pertama adalah THC yang mempunyai kesan psikoaktif. Didakwa dapat meningkatkan selera makan dan mengurangkan loya. Ia juga didakwa dapat mengurangkan kesakitan kronik bagi pesakit kanser, radang dan masalah kawalan otot. Seterusnya adalah CBN, mempunyai kesan psikoaktif sahaja. Dan yang terakhir adalah CBD. Tiada kesan psikoaktif berbanding THC, tidak memberi kesan high, ianya mungkin berguna untuk mengurangkan kesakitan dan keradangan, mengawal serangan epilepsi dan mungkin merawat penyakit mental dan ketagihan. Seterusnya, saya akan terangkan sedikit tentang sejarah pokok ganja. Tahukah anda, pokok ganja berasal dari Asia Tengah dan Sub-Benua India dengan kegunaan daun sebagai fabrik dan gentian tali telah dijejak hingga zaman Neolitik lagi di China dan di Jepun. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang status undang-undang ganja. Sejak awal abad ke-20 lagi, kebanyakan negara telah mengharamkan penanaman, pemilikan atau pemindaan ganja. Namun, terdapat banyak juga kawasan di mana hukuman pemilikan kuantiti kecil ganja tidaklah sebesar hanya sekadar denda berbanding pemenjaraan dan memfokus pada pengedaran dadah tersebut di pasaran gelap. Pada Disember 2013, Uruguay menjadi negara yang pertama membenarkan penanaman, penjualan dan penggunaan ganja secara terbuka, bertujuan melemahkan jenayah yang terancam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang apakah hukuman yang dikenakan sekiranya seseorang individu didapati memiliki atau menanam cannabis di Malaysia. Bagi kesalahan berkaitan penanaman cannabis, hukuman yang diperuntukkan di bawah Seksyen 6B dalam kurungan 3 Akta Dadah Berbahaya 1952 adalah penjara seumur hidup dan rotan tidak kurang daripada 6 kali sebatan. Bagi kesalahan berkaitan pemilikan cannabis pula, hukuman yang diperuntukkan adalah seperti dalam Seksyen 39A dalam kurungan 1, kesalahan memiliki 20-50 gram cannabis. Hukuman pemenjaraan tidak kurang daripada 2 tahun dan tidak lebih 5 tahun dan rotan tidak kurang daripada 3 kali, tidak melebihi 5 kali sebatan. Seterusnya adalah 39A dalam kurungan 2, memiliki 50 ke 200 gram. Penjara seumur hidup dan tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak kurang daripada 10 kali sebatan rotan. Seterusnya adalah 39B, memiliki 200 gram atau lebih, hukuman mati dan penjara seumur hidup dan rotan tidak kurang daripada 15 kali sebatan. Dan yang terakhir adalah Seksyen 6, kesalahan memiliki cannabis atau biji benih cannabis, denda tidak lebih RM20,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang siapakah pihak bertanggungjawab yang mengawal dan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan berkaitan ganja. Untuk maklumat lanjut berkenaan undang-undang berkaitan pengimportan, penjualan, pembekalan dan pemilikan cannabis, sila hubungi bahagian penguatkuasaan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aikal bin Muhammad Razali bernombor metrik A175505. Seterusnya saya akan menerangkan tentang isu semasa yang terjadi di Malaysia pada hari ini. Salah satu contoh isu semasa yang boleh dikaitkan iaitu Syed Saddiq mengusulkan isu ganja sebagai perubatan di Dewan Parlimen baru-baru ini.
Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hari ini mengulangi pendirian agar penggunaan ganja dalam bidang perubatan dibenarkan. Dia berkata pendiriannya bahawa ia boleh dijadikan sebagai sumber rawatan alternatif dibuat berdasarkan fakta dan sains, bukannya ekoran trend atau cakap-cakap orang. Sejak menjadi menteri pada 2018 hingga 2020, saya konsisten dalam menggesa kerajaan untuk membenarkan penggunaan ganja dalam bidang perubatan iaitu medical cannabis. Malah Kementerian Kesihatan di bawah bekas Menteri Dr. Zulkifli Ahmad ada keluarkan beberapa kenyataan tentang kesediaan KKM untuk membuka ruang kajian perubatan kanabis di Malaysia, kata Syed Saddiq. Daripada perbincangan oleh Syed Saddiq di Dewan Parlimen hari itu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Ismail Sabri memandang perkara ini secara positif tentang isu ini. Kajian dilakukan secara terperinci dan perbincangannya mengikut data dan sains. Lalu beliau bertindak untuk menghantar Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin ke negara jiran Thailand sebagai lawatan dan kajian tentang perubatan ganja. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memulakan lawatan kerja bilateral kesihatan 4 hari ke Thailand untuk meneroka potensi penggunaan kanabis dan ketum dalam bidang kesihatan serta menghadiri mesyuarat peringkat tertinggi kesihatan dan ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di sini. Pengetahuan teknikal dan penyelidikan klinikal untuk memastikan keselamatan serta keberkesanan produk kanabis dalam perubatan. Khairy dijadual melawat pejabat farmasetika kerajaan GPO esok untuk mendengar taklimat mengenai dasar kanabis di negara itu termasuk amalan, kaedah penanaman, kajian serta penggunaan kanabis dan ketum bagi tujuan kesihatan di Thailand. Tahukah anda, Thailand adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memberi kelonggaran undang-undang dan membenarkan penggunaan ganja ataupun kanabis untuk tujuan perubatan. Lawatan juga akan menjadi platform terbaik KKM untuk pendedahan dan penelitian berhubung kajian-kajian antarabangsa berkaitan kanabis dan ketum termasuk hasil dapatan ujian-ujian klinikal kanabis untuk tujuan kesihatan. Kunjungan juga membuka peluang kolaborasi peringkat antarabangsa untuk entiti swasta atau penyelidikan menjalankan kajian serta ujian klinikal ke atas kanabis dan ketum, membangunkan inovasi perubatan dan seterusnya meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan di Malaysia. Kembali lagi dengan saya yang akan menerangkan tentang kesimpulan yang berkaitan daripada isu ini. Saya akan menerangkan tentang apakah kawalan kanabis di Malaysia. Kanabis di Malaysia ialah kanabis ekstrak dan kanabis tincture, merupakan dadah berbahaya yang tertakluk pada Akta Dadah Berbahaya 1952 dan juga racun yang tertakluk kepada Akta Racun 1952. Sekiranya melibatkan produk berasaskan kanabis untuk kegunaan rawatan perubatan manusia, ia juga merupakan dadah dan produk yang tertakluk kepada Akta Jualan Dadah 1952. Akta-akta ini dan peraturan-peraturannya memperuntukkan kawalan ke atas pengendalian kanabis, antaranya pengimportan, pengeksportan, penjualan, pembekalan, penghilangan, penanaman, pemilikan dan penggunaan. Secara keseluruhannya, pada pendapat saya, isu ini perlu lebih dipandang lebih serius dan perlu diteliti lagi, terutamanya daripada pihak kerajaan tentang isu perubatan ganja ni, supaya ia dapat dikawal dengan lebih teliti dan memberi manfaat kepada negara. Sekian daripada kumpulan 9. Terima kasih.